Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Baik, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan seni visual untuk tahun 6. Okey, baik, kita nak lihat hari ini unit 2 iaitu tajuk ikatan dan celupan ataupun tie and dye. Okey, jadi murid-murid boleh juga rujuk buku teks muka surat 29 sehingga muka surat 34. Baik, kita teruskan. Standard kandungan 2.1 iaitu persepsi estetik. Standard pembelajaran 2.1.1 unsur seni 2.1.2 prinsip rekaan. Dan objektif pembelajaran di akhir PDPR murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ikatan dan celupan dengan gabungan teknik risis serta mozaik. Okey, kita nak gabungkan beberapa teknik dalam penghasilan karya kita pada minggu ini. Okey, cikgu teruskan lagi. Baik, kita nak kenal pasti, kita nak tahu apakah itu teknik ikatan dan celupan. Okay, dalam bahasa Inggeris tie and dye. Okay, jadi teknik untuk ikatan dan celupan ni ialah teknik untuk menghasilkan corak. Dan salah satu cara untuk menghasilkan corak. Okay, teknik ikatan berbeza akan menentukan olahan corak. Maksudnya teknik ikatan berbeza ni contohlah kita gunakan kain ataupun tisu. Tisu pun selalunya tisu yang sesuai ialah tisu dapur. Kerana tisu dapur yang digunakan oleh ibu kamu tu dia agak tebal. Okay? Jadi maksudnya cara kamu melipat, cara kamu mengikat kain ataupun tisu itu akan menimbulkan corak yang berbeza-beza. Okey, jika kamu boleh lihat di sinilah, ni antara corak-coraknya. Dia tak sama. Okey, ada yang coraknya berpusar di tengah-tengah ni, ada yang berjalur begini. Teknik ikatan itulah yang mempengaruhi corak yang akan dihasilkan. Okey, di sini di bawah ni kita boleh lihat ini antara produk-produk yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. Okey, di sini kebanyakannya yang produk yang berunsurkan fabrik lah, kain Ada baju, t-shirt, stokin, kasut pun boleh. Okey, ini bag, topi, ini ribbon. Banyak lagi sebenarnya. Okey, baik, teruskan. Okey, ini teknik, maksudnya kita nak buat teknik yang gabungan yang cikgu sebutkan awal tadi. Okey, ini dalam unit ini murid akan mempelajari cara menghasilkan karya teknik campuran. Okey, kita akan belajar 3 teknik, kita gabungkan tiga teknik itu menjadikan satu karya. Okey, ini hasilnya nanti. Okey, teknik pertama yang kita akan buat ialah teknik ikatan dan celupan. Ni teknik ikatan dan celupan. Yang kedua, kita akan gabungkan dengan teknik mozaik. Ini kamu pernah belajar ni, tahun 4 pernah belajar, tahun 5 pernah belajar. Okey, teknik mozaik ni cara susunan kita punya contohlah kertas lukisan. Okey, ataupun kertas warna kita. Okey, kita susunkan macam bentuk mozaik, mozaik lantai tu kan. Dia tidak boleh bercantum mesti ada ruang di antara setiap potongan kertas ini. Okey, seterusnya teknik risis. Okey, teknik risis ni salah satu teknik batik tapi menggunakan kaedah melukis. Okey, dan bahan yang sesuai untuk menghasilkan teknik risis ni ialah krayon. Kita pernah belajar kan, krayon ni sifat dia bagaimana? Menghalang warna daripada bercampur. Okey, jadi teruskan. Okey, alat dan bahan yang sesuai digunakan. Pertama, warna poster. Okey, jika kamu lihat dalam buku teks tu, dia menggunakan warna untuk menghasilkan batik. Tapi cikgu yakinlah kamu agak sukar untuk mendapatkan warna itu, jadi boleh gunakan warna poster. Kita bancur dalam kuantiti yang tidak terlalu pekat, tidak terlalu cair. Okey, seterusnya awak boleh gunakan tisu dapur. Jika tidak ada tisu dapur, boleh gunakan kain, kain putih. Okey, jika ada kain putih lebihan di rumah tu boleh gunalah dengan minta izin daripada ibu kamu ya. Seterusnya kita boleh gunakan gelang getah, ini untuk mengikat. Okey, dan batu kecil. Jika ada batu di rumah yang kecil-kecil tu, kumpulkan untuk kita gunakan sebagai salah satu bahan. Okey, seterusnya kita boleh gunakan kertas lukisan dan krayon. Okey, ini antara bahan-bahannya. Kamu boleh sediakan untuk minggu depan ya. Okey, kita teruskan. Okey, teknik yang pertama kita nak buat ialah ikatan dan celupan. Okey, jadi apa yang kita perlu buat ya, sediakan bahan. Okey, di sini ada warna, ada kain putih ataupun tisu dapur tisu dapur. Kerana tisu dapur ni tebal, sifat dia tebal. Jika dicelupkan, dibasahkan, dia suka untuk koyak. Okey, ada batu di sini.
Okey, ada getah dan juga ada bekas untuk membancuh warna. Okey, siapkan bahan-bahan dulu. Okey, kedua, teruskan di sini, ikat kain atau tisu dengan batu dan getah ikut kreativiti. Masukkan di sini batu-batu ni, masuk ikat. Ikat ketat supaya apa? Bila kita celup warna dia tidak akan bercampur. Okey, seterusnya kita tuangkan, sediakan warna. Jangan guna satu warna, gunalah beberapa jenis warna. Okey, setiap warna tu gunakan bekas yang berbeza. Okey, setelah itu yang keempat, celup ikatan ke dalam pewarna. Maksudnya tadi apa? Ikatan ni yang kita dah siap ikat ni, celup. Okey, yang kelima, ulangi dengan warna lain. Maksudnya yang keempat tadi kamu celup pada sebahagian tempat. Okey, untuk warna yang seterusnya, bahagian yang berwarna putih lagi tu kamu celup lagi untuk warna yang seterusnya, sehinggalah setiap kertas ataupun tisu tu telah diselaputi dengan warna. Okey, seterusnya, okey, buka ikatan dan keringkan. Maksudnya sebelum warna tu kering, kamu dah kena buka. Kerana apa? Jika kamu buka setelahnya dia kering, dia susahlah, dia akan jadi keras. Susah nak buka, dan tisu itu pun mungkin senang untuk koyak. Okey, bila kamu dah celup warna, kamu agak-agaklah dia dah hampir separuh kering, bukalah ikatan itu. Okey, buka, keringkan. Okey, ini ialah corak yang telah disiapkan. Okey, siaplah kita punya ikatan dan celupan. Okey, jika kamu tidak mahu guna batu ni, boleh juga. Saya pernah ajar kan, kita lipat-lipat, ikat. Okay, lipat sahaja kain ataupun tisu tu, ikat. Okey, jika guna batu, teknik dia dia akan menghasilkan corak yang berbeza. Jika kamu hanya ikat dan lipat dan ikat, dia akan menghasilkan corak yang berbeza. Jadi terpulanglah kepada kamu, asalkan teknik yang kamu buat ialah teknik ikatan dan celupan. Baik, teruskan. Okey, sekarang teknik yang kedua ialah kita nak menghasilkan resist. Okey, resist ni pula kita perlu gunakan bahan, iaitu warna air. Okey, gunakanlah bahan-bahan yang ada, palette, berus, krayon. Okey, sediakan bahan dan alat. Okey, yang kedua, lakarkan idea. Awak boleh rujuk dalam buku teks. Lakarkan idea maksudnya kamu buatlah corak yang kamu rasa sesuai, yang kamu rasa kamu mahir untuk menghasilkan dengan kreativiti kamu sendiri. Okey, setelah lakarkan idea, okey, sebahagian corak itu kamu perlu gunakan krayon. Okey, kamu lukis semula atas corak itu menggunakan krayon. Okey, dan seterusnya warnakan dengan warna air. Okey, bahagian yang telah digunakan krayon itu saja warnakan dengan warna air. Nampak cantik ni. Okey, inilah corak karya resist yang telah siap. Kita tidak warna semua sebab ada beberapa bahagian kita akan gunakan teknik ikatan dan celupan dan juga teknik mozaik. Okey, teknik yang kedua telah siap, iaitu teknik resist. Kita teruskan. Okey, akhir sekali kita akan hasilkan teknik campuran. Okey, iaitu sediakan media. Media tadi ialah kertas ataupun teknik resist yang telah siap, dan juga kain ataupun tisu yang telah kita siapkan dengan teknik ikatan dan celupan. Okey, jadi tengok sini guntingkan hasil ikatan. Okey, gamkan pada hasil resist. Maksudnya pada bahagian yang berwarna putih tu, kamu boleh potong kain atau kertas itu, kamu gamkan. Okey, nombor 4, pampalkan hasil guntingan mengikut teknik mozaik. Gunakan juga kertas atau tisu atau kain teknik resist tadi, awak potong berbentuk empat segi begini, susun dalam bahagian kosong ini. Gunakan teknik mozaik, maksudnya susun dia berjarak. Okey, seperti kalau kita lihat mozaik lah di rumah kita kan, lantai kita tu dia berjarak susunannya. Okey, dan buatkan kemasan sehingga siap. Maksudnya kemaskanlah, siapkan semua sekali. Okey, penuhkan dengan 3 teknik untuk menghasilkan teknik campuran. Okey, inilah antara hasil teknik campuran. Okey, kita teruskan. Baik, setelah kita siap hasil teknik campuran tadi, cikgu nak kamu hasilkan satu produk rekaan. Okey, di sini contoh produk rekaannya ialah menghasilkan tali leher. Jadi macam mana kita nak menghasilkan tali leher itu? Pertama, lipat bahagian kiri dan kanan hasil teknik campuran tadi. Mudah je, lipat bahagian kiri dan kanan. Okey, seterusnya lipatkan menjadi bentuk tali leher. Okey, dan yang ketiga, hasil produk rekaan. Ini yang produk yang telah siap. Okey, dan ini contoh produk rekaan yang diaplikasikan pada baju. Okey, maksudnya kamu ambillah produk rekaan kamu ni, kamu letak di atas baju, ambil gambar. Kita nak tengok bagaimana setelah diletakkan di atas baju, jadi tak macam tali leher. Okey, ini produk rekaan, contoh yang cikgu beri ataupun contoh yang terdapat dalam buku teks kamu.
Okey, jika kamu nak buat produk lain pun tak apa, terpulang kepada kamu. Okey, produk reka air ni bebas, boleh buat apa saja yang kamu rasa kamu suka, yang kamu rasa kamu berminat. Okey, jadi untuk minggu ini kita tidak akan buat lagi hasil karya ini. Cikgu hendak kamu tengok teori ataupun kamu fahamkan dulu apa yang dimaksudkan dengan 3 teknik tadi. Okey, dan cikgu akan bagi kuis, kamu akan jawab di dalam Google Classroom ya. Jadi untuk itu sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi teruskan dengan berkreativiti, teruskan dengan pengolahan idea kamu yang bagi saya kamu murid-murid yang hebat, murid-murid yang sangat kreatif, dan teruskan dengan semangat untuk belajar walaupun kita terpaksa menghadapi saat belajar seperti masa sekarang ini. Okey, jadi jaga diri semua, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.